Dan dari kata Syekh Abdul Wahab Sya'rani ini, wa min aqalli sifatil muridi an la yazhar lahu alayhi qattu riya wala kibr wala ujub wala mahabbatu sayyid wala رياسة ولا شيء من نحو ذلك لصدق توحيده وشهوده الأفعال خلق الله والوجود ملك الله والوجود ملك الله ولا أحد يعادي ويزاحم ويخاصم على شيء لا يشهد له ملكا لذرة منه وهذا شأن كل مريد في أوائل دخوله في الطريق ولو وجد هذه الصفات في عالم لبنوا عليه قبة وضريحا ويتبرك الناس كلهم به فتعمل ذلك فإنه نفيس. Hanya sedikit musnad kata sambungan kepada kata Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Sebelum daripada ini kita akan baca kata Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Dia kata Syekh Izzuddin bin Abdul Salam ketika mana dia bersahabat dengan Abul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu, dia kata kami dapati permulaan jalan tariqah ahli tasawuf ini, permulaan bagi ahli tariqah itu merupakan nihayah bagi ahli fuqaha. Kata Syekh Izzuddin Abdul Salam, dia kata permulaan kepada ahli tariqah, ahli tasawuf itu merupakan kesudahan bagi ahli fuqaha.
Dan ahli fuqaha kepada walinya dia tak sabar, tak sabar. Sebab dia hanya membincangkan ilmu semata-mata. Di sini dia satu perbandingan di antara fuqaha dengan tasawuf itu. Dia nak bagi tahu kepada kita lebih tasawuf, tapi kita ilmu pun cuma dari semua perbincangan dia fokus kepada tasawuf sampai ada sebut guna. Dia sebut lebih tasawuf dengan pekok. Dia ada semua perbandingannya. Ada semua dia adalah sini. Jadi dia sebutnya tasawuf ini lebih daripada orang pekok. Dia kedua-dua tu dia dari agama mereka. Pekok pun kita kena ada, tasawuf pun ada. Cuma kita belajar pekok ni, kita belajar pekok ni macam kita belajar semuanya, belajar kosong apa ni, cara faham semuanya, cara faham semuanya, syarat rukun apa. Jadi bila kita belajar, kita semuanya tak sampai kesudahan lagi. Oleh banyak bukan sampai kemuncul lagi. Tak sampai kepada matlamat sebenar kita semua Allah Ta'ala. Tak sampai lagi. Sebab kita semuanya dengan kita lakukan segala syarat, segala rukun, bila mana tidak ada panduan kita, hati kita itu tidak ada gabungan dengan Allah Ta'ala, tak sampai pada Allah Ta'ala, maka ibadah kita itu Allah sekadar ibadah lah. Kita buat ibadah itu diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Kita buat yang disuruh itu boleh dah. Cuma orang panggil belum lagi sampai kepada matlamat yang sebenar. Sebab hanya kita buat mengikut peraturan yang disuruh, tapi hati kita kosong dengan Allah Ta'ala. Itu dipanggil memerlukan kepada ilmu tasawuf. Tasawuf tidak bimbing hati kita supaya gambar kita dengan Allah Ta'ala, supaya muraqabah kita dengan Allah Ta'ala, supaya syuhud kita dengan Allah Ta'ala. Kalau kita misal inilah misalnya kita kata belajar pekok ni supaya dengan orang sekolah tak dikira. Tasawuf ni supaya orang sekolah boleh kerja. Buat bisa kita boleh. Maknanya orang ngaji sekolah ni nak kerja. Kan? Daripada sekolah itu lagi dia ngaji sampai habis kan. Ngaji sekolah menengok. Kan? Habis sekolah menengok. Apa dikatakan? Masuk mesti pula, habis mesti. Tiba-tiba tak boleh kerja. Gak hasil. Seolah-olah tak ada hasil kan? Seolah-olah buat kerja, buat ngaji nak kerja, tiba-tiba tak boleh kerja. Tak ada hasil. Kerja ngaji itu bukan paling susah kan? Tapi kehasilannya tak ada sebab matlamat kita nak kerja. Kerja tak boleh. Supaya buat misalnya pekor, jadi kita belajar pekor, sampai ngerti pekor, kita pun semaya kan? Jadi bos terkat semaya, hati kita tidak ada gantungan dengan Allah Ta'ala, tak sampai kepada Allah Ta'ala. Maka tak ada kabar-kabar lagi apa ni. Matlamat kita nak biasa apa pada Allah Ta'ala, tiba-tiba tak sampai, maka setakat tu ya. Matlamat kita sekolah tadi kan, dah pergi boleh. Kita belajar, habis belajar, masuk universiti, lepas tu universiti tu boleh kerja. Betul, wahdi. Senyap ada tak? Bagi senyap ada. Orang panggil pergi wangi sekolah, waktu pergi wangi tiba-tiba boleh kerja. Betul. Ibu bapa pun betul, nanti dia pun betul, ibu bapa pun betul. Orang tengok pun betul. Boleh kerja dah ada. Nah, kejawapan kerja situ-situ. Maknanya senyap. Selagi mana tak boleh kerja, selagi tu akan tanda. Kejawapan tak ada kerja. Tak minta kau, minta dah tak lagi. Minta boleh. Baju apa dah? Kejawapan tak kerja lagi. Tak minta kau. Maknanya orang paling tak ada senyap dah kan? Dia sekolah masih universiti
sekarang tak boleh begitu. Maka ibu bapa pun risau, masyarakat tengok sekarang. Sebab tak boleh begitu. Sebab dia ngaji, matlamat nak begitu. Tak boleh nanti. Jadi begitulah untuk kita kata tasawuf dengan pekor ni. Umpamanya kata tu. Pekor ni, orang panggil kita belajar semuanya. Belajar sampai. Kamu ni semuanya. Bila semuanya itu, tak sampai kalau Allah Ta'ala. Maka semua tu dari sekolah tak boleh hidup lagi. Matlamat orang boleh hidup, tapi tak boleh hidup. Jadi rugilah. Negara nak kira lagi, tak rugi. Dan kalau panggil semua pada orang sekolah nak bekerja tu, dengan hotel, semua dah rugi dah kan? Ada matlamat tak sama. Begitulah juga dengan pagi-pagi ni kita kata pekor dengan tasawuf ni. Tasawuf. Ya. Apa ni pekor? Kena belajar. Tapi kena belajar tasawuf. Untuk sampai matlamat kena belajar tasawuf. Kalau tak belajar tasawuf, apa tak belajar pekor? Tak sampai juga ke matlamat tasawuf. Tak belajar pekor, tak sampai juga ke matlamat tasawuf. Walaupun tasawuf merupakan matlamat, tapi dia kena lari ke pekor juga. Supaya kita kata orang hijau tadi lah. Orang hijau hijau kerajaan dah maksudnya ni. Kalau tak sekolah, tak ada hijau dulu lagi. Takkan? Tak ada siji. Tak ada bukti. Dia sekolah dulu. Tak ada dulu. Dia kena sekolah. Tapi bila sekolah tu, habis sekolah tu, matlamat kita nak kulit hijau. Jadi kulit hijau adalah paling tempat matlamat sebenarnya. Itu bisa walaupun sepatutnya tidak boleh ada itu kita lihat dunia di zaman kita tak ada matlamat dunia matlamat sekolah nak bekerja ni ibu bapa semakin tidak berapa berbeza dan nak coba kita bisa ni hak dulu dengan matlamat sekolah tu suruh boleh. Jadi begitulah keadaan perbandingan tasawuf dengan pekor. Sebab pernah dia kata apa ni tasawuf ni paling rendah dia apa? Paling rendah dia sudah kalau dibanding dengan pekor tinggi. Dan pekor ni dia buat misal pekor ni dia tak sampai kepada maksud. Mana kalau kita belajar pekor, kita belajar habis pak pekor. Kalau kita tak belajar tasawuf, tak sampai kita pada Allah Ta'ala. Matlamat sebenarnya kita nak semaya, kita nak mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala, nak mari khusyuk, nak mari tawaduk, nak mari ketenangan, nak mari orang panggil apa ni keyakinan kita dalam hati kita mari kalau ada ilmu tasawuf. Mesti dia berakhir dengan tasawuf. Sebab itulah ilmu, mana-mana ilmu, kalau asal kau ngaji, kita ni asal kau ngaji ni, kalau kita ngaji kita mana-mana pun, dia akan mengakhiri dengan tasawuf. Penutup dia dengan tasawuf. Kita ngaji kita pekor, dia menutup dia akan tutup dengan tasawuf. Kita ngaji kita usul, penutup dia akan tutup dengan tasawuf. Dia tak akan tinggal. Sebab tiga perkara ini merupakan rukun kepada agama yang tak boleh dipisahkan. Pertama, tauhid, yang kedua pekor, yang ketiga tasawuf. Tak boleh pisah. Tiga perkara ni benar ada sama-sama. Jadi macam mana ayatnya orang panggil kesudahan kepada ilmu kita adalah tasawuf. Jadi sebablah dia bisa kata Syahiduddin Abu Salam bila dia saing dengan Abul Hasan Asy-Syadzili di bawah dia kata kami dapati orang panggil orang tasawuf ni lebih kedudukan yang lebih tinggi nisbah pada maqam, nisbah pada kedudukan dia tu jika dibandingkan dengan pekor. Dan kata dia pada baliknya orang pekor tak sama. Istilah tak sampai ni, istilah tasawuf. Dalam tasawuf dia panggil satu bab, dia panggil tariqul usul. Dalam tasawuf yang kita tak sampai lagi, dia panggil tariqul usul ila Allah. Jalan untuk sampai pada Allah. Tariqul usul. Jadi matlamat kepada ilmu, matlamat kepada amal, dia akan sampai pada Allah Ta'ala. Jadi bagi orang yang sampai pada Allah Ta'ala ni sehingga disebutkan man lam yadhuk lam yadri. Siapa dia tak rasa, dia tak tahu. Sehingga kalau kita rasa masa kita mengabdikan diri pada Allah Ta'ala ni, orang panggil satu rasa yang kita buat ni, satu halal yang kita akan sampai bagi mana-mana orang yang diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala,
dia istiqamah dengan ilmu dia, istiqamah dengan amalan dia, dan dia adalah orang paling berdosa, maka Allah Ta'ala akan buka jalan. Jadi disebutkan oleh Allah Ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Allah yang bersungguh dalam kami, bukan kata Allah yang bersungguh dalam kami dalam Islam. Allah yang bersungguh dalam kami akan buka kepada mereka. Kami akan buka kepada mereka beberapa jalan. Allah Ta'ala akan nampak. Bila kita terus dengan belajar, terus dengan istiqamah, Allah Ta'ala akan buka hati kita. Nampak matlamat kita buat ibadat, matlamat kita belajar, kita akan nampak. Dan nampak tu, bagi orang nampak, dia tak rasa apa ni, gambar ni. Dia hanya dia yang rasa, orang lain tak tahu apa yang dia rasa. Kenikmatan, keselesaan, keseronokan, kesedapan. Lakin hak yang dia rasa, orang tidak boleh merasai seperti mana dia rasa. Nikmatnya kita dalam ibadah. Sedapnya kita semasa kita buat ibadah. Sedapnya kita semasa kita berzikir. Orang tak boleh, orang tak tahu, kita tak boleh nak kata dia rasa. Sebab itulah ulama kata, man lam yazuk lam yazuk. Siapa dia tak rasa, dia tak tahu. Jadi itulah antara panggil perbandingan di antara fiqh dengan tasawuf. Punya kepentingan tasawuf. Cuba kita baca lagi yang disebutkan oleh Syekh Sya'rani rahimahullah ta'ala, sambungannya lagi, dan lagi kata Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Tengok tu, cuba dah. Cuba kita tengok terjemahan dia. Dan sekurang-kurang sifat daripada segala sifat murid ahli sufi itu ada sebutnya. Dan sekurang-kurang sifat daripada segala sifat murid ahli sufi itu, bahawa tiada zahir atasnya itu sekali-kali riya. Murid ahli sufi ini tak ada sama sekali sifat riya. Riya ni kita kena dah. Riya ni Allah panggil kita riya ni nak tunjuk. Nak tunjuk. Allah panggil retorik kan. Retorik kan. Mula-mula kita buat tu benda tak nak mana, tapi nak tunjuk tu. Hasilnya tak ada ke satu di sisi Islam dan di sisi agamanya. Satu lakonan. Ni benda ni dalam Islam fikih. Orang panggil ni lakonan di Islam fikih. Kita buat ni orang panggil banyak retorik daripada benda sebenar. Kan? Benda apa ni tunjuk lebih. Hak tunjuk lebih. Benda yang tak ada mana. Jadi riaknya orang panggil sesuatu buat ibadat. Nak tunjuk orang. Seorang murid tasawuf tak ada. Tak ada sama sekali sifat. Dan tiada takabur. Ni orang murid ahli sufi al-tasawuf sekurang-kurangnya. Tak ada sifat takabur. Tak ada ujub. Dan tiada ia kasih akan masyhur kepada orang banyak. Tiada kasih akan masyhur kepada orang banyak. Tiada kasih akan masyhur kepada orang banyak ni. Tidak nak cari nyok lagi. Tidak nak nyok. Ada nak nyebut. Nak jadi orang besar, nak depan, nak gadget depan, ada. Orang panggil bagi dia tak ada pun lagi. Tak ada mikir. Kita satu hari ni kita jadi bukit ayam. Bagi dia tidak nak lagi. Tidak nak di komuniti. Jadi orang menuju. Tapi mak siapa satu pihak pemimpin ini, bila kita sesuai, kita orang yang paling layak, maka dipilih. Tak akan dipilih. Walaupun kita toksik sekalipun. Tapi nak ceritanya, bagi dia tak ada perasaan seumpama. Lepas tu, apa lagi? Dan tiada ia kasih akan jadi kepala orang. Jadi ketua orang. Kasih jadi ketua orang. Tidak nak jadi ketua orang. Macam yang ketua bahagian. Jadi ketua bahagian. Jadi orang main ketua bahagian.
dikatakan seumpama dia demikian itu sekali-kali taksir. Sebab apa dia taksir? Kerana telah benar di dalam mentauhidkan Allah Ta'ala dan syuhud ia akan bahawa segala perbuatan itu bagi Allah Ta'ala. Dia buat salah tu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu dan apa yang kamu buat. Allah Ta'ala bagi. Jadi sebab tu dia tak fikir, tidak nak nyok tak ada. Sebab apa? Sebab dia telah orang panggil kat mana? Benar di dalam mentauhidkan Allah Ta'ala dan syuhud. Syuhud ni maknanya dia nampak. Kalau kita kata syuhud ni nampak. Kalau kita kata misal untuk nak sekolah dengan tak sekolah, kita kata apa? Oh, budak ni tak sekolah, tak nampak. Tak nampak. Jadi kalau kita tafsir makna nampak, perubahan panjang lah kan. Bapa pun tak sekolah, tak nampak dah budak, tak nampak bukan budak, tapi dia panggil tak nampak. Maksudnya tak nampak kepada tak sekolah, bapa tak sekolah kerana tak nampak. Panjang kalau kita nak uraikan panjang. Tapi kita faham budak ni tak nampak sekolah. Kita faham maksudnya tak nampak. Daripada syuhud. Mana syuhud mana nampak? Nampak ni orang panggil nampak kan? Nampak. Kita kata nampak penuh di sisi Allah Ta'ala. Kalau kita nampak Allah Ta'ala tu takut nampak tinggi sangat kan? Mana dia nampak apa yang ada di sisi Allah. Dia ibadat pada Allah Ta'ala tu dia nampak. Soal nampak Allah Ta'ala, nampak Allah. Sebagaimana yang Nabi kata, "Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Musuh Allah Ta'ala itu biasa Allah kamu nampak Allah Ta'ala. Sekiranya kamu tak boleh buat lagu tu, biar kamu rasa Allah Ta'ala sentiasa dia tengok kamu. Nak suruh rasa lagu itu dipanggil apa? Itu dipanggil syuhud kan? Maqam musyahadah, dipanggil maqam musyahadah. Biar kita nampak Allah Ta'ala ni, maknanya kita rasa Allah Ta'ala di depan, kita rasa Allah Ta'ala tahu, Allah Ta'ala di hati kita, Allah Ta'ala di Allah Ta'ala di selidik kita. Kita nampak lagu. Nampak dengan kan? Nampak dengan matahari. Itu dipanggil syuhud. Bagi seorang murid tasawuf tadi, bila dia sampai tahap orang panggil mentauhidkan Allah dan dia sudah sampai ke makam syuhud dia pada Allah Ta'ala, maka sebab itu dia taksir, tak ada kepentingan, tak ada guna kepada kepentingan tadi. Itu dipanggil orang tasawuf. Itu demikian. Jadi dia kata, dia orang panggil kepada kerana telah benar di dalam mentauhidkan Allah Ta'ala dan syuhud ia akan bahawa segala perbuatan bagi Allah Ta'ala dan wujud sekalian ilmu itu alam ilmu dan wujud sekalian alam itu iaitu milik bagi Allah Ta'ala. Itu orang panggil gitu naknya, sehingga kau dia nampak gitu. Dan wujud sekalian alam itu iaitu milik bagi Allah. Kita nampak. Bila kita nampak Allah, milik Allah, tenang kita. Hati kita akan sentiasa tenang. Tapi kalau kita nampak hak kita sudah. Hak aku. Jadi letih. Tapi bila kita nampak hak Allah, maka kita hati kita akan sentiasa tenang. Atau panggil tasawuf, nak mengajar kita lagi tenang. Dan wujud sekalian alam itu iaitu bagi Allah Ta'ala, dan tiada seorang yang riak dan wujud dan tiada takabur sekali-kali dengan perbuatan orang lain, dan tiada seorang yang riak dan wujud dan takabur sekali-kali dengan perbuatan orang lain. Orang lain maksudnya orang lain. Mana seseorang ni dia tak nyohu dengan orang. Misalnya kita ni kereta baru depan ada, bukan kita, tapi orang.
Ada kata gambar itulah kata so-so lah kan. Itu dia kata. Boleh kita. Boleh kita tanya. Nah, tanya pun apa kan kan. Nah, supaya kita kata tapi umur kita tu umur besar. Orang kaya. Kita menyambut dengan sebab umur besar. Tanya umur kita. Begitulah kita ni. Orang Allah Ta'ala. Pilih Allah Ta'ala. Apa kita nak takabur? Apa kita nak sombong? Apa kita nak riak? Sebab kita hak kita. Hak Allah Ta'ala. Siapa masa Allah Ta'ala ambil kau dia? Tengok kan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah harus panggil. Sebab itulah bagi orang tasawuf nak mengajar hati kita dan biar kita rasa bukan hak kita. Hak Allah Ta'ala. Bila-bila masa Allah Ta'ala boleh ambil. Bila-bila masa Allah Ta'ala boleh. Allah panggil boleh denyak daripada itu. Sebab itu satu pinjam. Semua orang percaya belakang benda gitu. Dunia ini adalah pinjaman, dunia ini adalah pinjaman. Tapi nak suruh sampai keyakinan dalam hati sehingga kita boleh terima benar. Benar-benar boleh terima dalam hati kita. Bila berlaku musibah pada kita, Allah kita ingat kita diberi Allah. Jadi orang panggil tidak berdosa. Jadi sebab kita kata dan tiada seorang yang riak dan ujub dan tiada takabur sekali-kali dengan perbuatan orang lain. Orang lain, dengan orang lain maksudnya orang lain maksudnya sini mana Allah Ta'ala. Jadi kita tak payah menyuruh dalam orang. Jadi apa nak menyuruhnya? Begitulah orang tasawuf ni ada memikirkan benarnya lagi. Demikian lagi tiada seorang yang berseteru akan seorang dan tiada merebut akan harta seorang atas sesuatu yang tiada melihat baginya akan pilih barang yang satu timbang semut yang kecil daripada sekalipun. Salah kan? Maknanya bagi dia tak ada nilai, tak ada nilai. Dia tak harta, dia tidak gebuk. Nah, orang panggil kedudukan pangkat dia tidak gebuk. Bagi dia ada benda tu. Soalnya sumbernya besar sekali. Dia bagi dia tak ada. Tak berasa besar. Contoh kalau kita macam kita ni, kalau takdir yang berlaku pada kita, kebetulan ni, orang tua kita tinggal mana? Nanti tiba-tiba pagi tak betul. Berlaku dah lebih kurang. Jadi bagi orang yang boleh terima hakikat bagi dia tak pandai. Ya, boleh dia tak apa, tak boleh dia tak apa. Hak sepatu boleh dia tak boleh dia, bagi dia tak apa. Relax. Tenang. Tak ada kata nak balok dengan sebuah harta, seperti tanah balok sampai mati. Dia tidak sampai tahan. Nah, sebab kalau balok masuk ngakau. Masuk ngakau. Balok seperti tanah. Masuk ngakau belakang. Tapi kalau kita tak balok, tak ada apa. Tak kalau tak terjadi belakang, mana kita boleh terima. Bukan arti kita dalam itu biar secara adil. Bukan kata Allah itu sudah kamu apa kita begitu, tidak begitu. Mana kita ada kamu mana kalau setelah kita bincang mari setelah cara ada tak leda, maka kita boleh terima. Tidak dia dong ya kita. Kita pakai leda dia boleh kata tak leda dia. Itu dia. Biar dia mana yang mati susu. Kalau kita tak leda mati dia mati susu. Dengan sebab harta kita dia ambil, dia mati. Maksudnya kalau sebab kita tak rasa, dia ada dia terletak. Mana hati yang boleh terima mana itu? Hak tu yang dikatakan sama. Agak-agak mana? Kalau hak kita letak, kita terima kita. Bukan orang lain yang dibagi kita untuk. Kalau tak boleh terima, tak pernah kita salah lagi. Jadi kita je. Kita cari ekor. Ada ni ayatnya orang panggil nak mengajar sebab agama kita ni dia tak sempurna pada putus silaturahim ini berusaha sekali.
la yadkhulul jannata qati'un. Nabi kata tak masuk syurga orang putus silaturahim. Nah, kita balik setahap malu kita orang. Harta kita, harta kita. Kalau harta kita semua mewah, kita perlu perlahan kita tengok orang api itu nasabah juga. Ya harta kita. Pujuk orang itu. Tapi oleh kerana kita bersemua kita tu jadi sama Allah. Apal, kita tak baik sama Allah. Nanti dipanggil, tak ada tasawuf. Tak ada ilmu agama dulu lah. Kita tasawuf tak ada ilmu agama. Maksudnya orang panggil, dia ni dia kata tiada seseorang berseteru akan seorang dan tiada merebut akan harta seseorang. Tak guna atas sesuatu yang tiada melihat. Bagi yang akan pilih barang yang satu di masa bagi dia tak berguna lah. Salahnya sebesar kerupik, sebesar kerupik untuk salah gitu dah. Dan inilah kelakuan tiap-tiap murid ahli sufi itu pada permulaan masuk di dalam tarikat ahli sufi itu. Ini maknanya orang mula-mula belajar tasawuf syarat untuk nak suruh juru. Apalagi kita belajar tasawuf ni nak ajar supaya jadi juru. Bukan kita kata nak suruh ada tujuan indah sama sekali tak mesti berlaku zolim antara kita ni. Nak ambil harta dok, kita tidak suruh itu. Bukan arti bila kita jadi tasawuf dengan ikhlas ada orang kita tak pulang kita pintu. Kita bukan kezaliman ini. Cuma kalau tak ketika kepada kita reda. Tidak terus. Tidak nak kata yang pada anak-anak bapa ni mukmin. Mudah dia pergi. Pada orang. Aku bermusuh dengan saya anak lagi. Tak begitu. Dan anak-anak tengok kita bermusuh. Ayah bermusuh. Jadi sama apa yang dekat. Jadi ini semua ni bukan satu ajaran agama. Agama ini tidak ajar begitu. Sebab agama kita, sebab kita ni nak mati kita beri Allah Taala. Dan jikalau didapat akan segala sifat itu di dalam orang fuqaha itu, nascaya diperbuat baginya atas kuburnya itu kubur dan istana. Dia mengambil berkat daripadanya itu oleh segala manusia. Jadi dia buat bisa. Dia kata ayatnya orang tasawuf pun kedudukan diri. Kalau dah ada lagu tu pada orang pekok, nascaya dia buat istana lagu kubur orang pekok. Sebagai kenang ayat itu sebagai bandingan itu bukan semua buat kubur, buat kubur, buat istana. Kalau orang pekok kadang ada lagu ni, betapa sanjungnya pokok dia, maka dia tanda kenangan Singapura dia bina istana. Soalnya dia tidaknya bangun kalau orang pekok ada. Tapi itulah yang ada pada orang tasawuf. Itulah yang ada pada orang tasawuf. Sebab itulah kata Ibn Ghazali. Dia kata kalulah raja-raja ni tahu apa yang ada pada hati orang-orang mukmin ini, nascaya dia bunuh oleh mukmin tersebut. Kalau dia raja ni dia tahu perasaan orang mukmin punya tenangnya, punya sedapnya, punya selesanya, punya tak ada masalahnya, punya kapuanya. Kalau raja ni tahu kata perasaan itu ada pada mukmin, sedangkan dia tak pernah rasa seumpama tu, maka dia punya dekinya nascaya dia bunuh oleh. Kata dia kata, ayat orang panggil punya orang panggil tu orang mukmin dengan seumpama raja. Kalau kita kata raja orang besar, dia tak tenang dulu kan dia tak tenang. Walaupun dia raja, walaupun dia piti banyak tak tenang. Sebab banyak masalah. Ada pun kita orang mukmin tenang. Kita tidak jadi kau. Kita kan masuk itu jadi subuh boleh bangun. Boleh bangun supaya subuh. Bila jadi orang besar, bila tentu jadi kita. Ada pun orang kata aku kita gimana dia ada dalam masjid.
Kau usia dia. Sibuk. Takkan dia tak lupa kita ni. Kita semua dah ada ni. Sejuk dan ekor ni. Orang yang dia hotel tu nak persoalan ekor. Kita dah naik ekor. Tapi tak mari dulu. Ada kapek tu mungkin main semaya kat sini. Oh, tak sejuk dah kan tu selesa. Kalau enggak ada sebab pos boleh duduk kita. Kan? Selesa duduk tak ada ekor lagi tu kapek lagi. Lihat kau. Tapi tu tidak. Anak kan bukan sama pos boleh. Ada banyak orang panggil orang mungkin selesa. Mari waktu maghrib cakap tinggalkan kat tenang. Tapi kalau jadi orang besar sibuk nak bayarnya. Orang-orang kaya-kaya, orang besar kalau dia tahu ni penuh punya ketenangan bagi orang mukmin. Nas dia cemburu dengan apa yang ada pada kita. Ketenangan itu penting. Orang yang duduk pada pintu kalau tak tenang Allah sekarang. Kita ni alhamdulillah Allah Taala beri walaupun tidak lebih orang panggil ketenangan hati itu ada. Jadi sebab nak cerita dia kata di banding ni orang tasawuf dengan orang pekoh ni, kalau orang pekoh ni pun dia kedudukan sekarang ni maka orang akan buat istana ni. Malah kalau dia mati orang akan bikin istana dia banyak bangga. Tapi orang itulah yang dikatakan orang tasawuf. Itu baru sifat itu baru orang panggil makam permulaan pada orang tasawuf. Belum lagi sampai kepada nihayat di balik baru bidayah. Bidayah permulaan bukan nihayat dan bidayah kepada orang tasawuf merupakan nihayat bagi orang pekoh. Bidayah kepada permulaan, nihayat kepada musnad. Gitulah. Jadi kata dia maka engkau ta'ammulkan. Ta'ammul yang adanya apa dia ta'ammul? Tilik sungguh-sungguh. Tilik sungguh-sungguh akan demikian itu bahawasanya adalah ia faedah yang sangat baik. Faedah yang sangat baik bagi ilmu tasawuf. Bila kita ni telah orang panggil makan, boleh makan ilmu tasawuf, boleh jeligo dengan ilmu tasawuf ni, maka sangatlah faedah, sangatlah baik. Sebab apa? Sebab tasawuf ini nak mengajar supaya tidak ada sifat-sifat seperti tadi, riya, takabur, ujub dan sebagainya. Dan lagi kata Syekh Abdul Wahab Sya'rani itu sekali lagi Allah cuma pada soal yang ada semua juga masuk saya. Jadi dia kata Assalamualaikum Ustaz, ada orang buat kenyataan bahawa hukum wuduk tidak penting, yang lebih penting ialah iman, sembahyang. Kerana kalau melaksanakan hukum wuduk orang bertanya untuk berzina. Di Saudi laksana hukum orang mencuri, curi saja kerana curi juga dari sana. Orang yang pergi buat haji kena curi juga. Jadi gambar di mana tu jawabannya dah. Cuma di dalam sini dikata apa kenyataan ini boleh kita nak jadikan imam solat berjemaah
Jadi inilah boleh juga soalan ini. Hak terhadap perkataan dia ni, dia kata ini penting. Cuma aku kata kamu kata setuju lah dengan pendapat dia, dengan kata-kata dia itu aku tak setuju, sangat-sangat setuju. Dan kalau dah dia seorang ustaz, macam mana dia boleh keluar kenyataan ini? Kalau sekiranya betul-betul kenyataan keluar dari mulut dia lah, apa dia maknanya sama kita boleh kenyataan dia sebenar itu kepada pada dia lah. Kalau betul-betul kenyataan dia semua ini, aku sangat tak setuju lah. Kata iman lagi penting. Iman lagi penting. Iman lagi. Dia aku juga keluar ya tak. Dia berdua-dua iman tak. Percaya pada mulut iman. Iman, hak iman. Percaya pada Quran, percaya pada mulut iman. Rukun iman. Percaya pada Quran. Dalam Quran dalam Quran Allah Taala sebut Az-zani waz-zani fajlibu ayyahuma jazaan bima kasaba nakalan min Allah. Itu Quran. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Kalau kita tak penting, Allah Ta'ala tak sebut. Semua Quran penting. Semua Quran akidah. Quran semua akidah. Wajib kita i'tiqad. Itu hukum daripada Allah Ta'ala. Sama sekali tak boleh kita nafi, sama sekali tak boleh kita nak ejek, sama sekali kita tak boleh nak melekat, sama sekali kita tak boleh nak kata tak penting. Semua melibatkan iman. Iman, maksud iman itu apa? Iman itu ialah kepercayaan kepada Allah, percaya pada Rasul, percaya pada malaikat, percaya pada kita, percaya pada hari akhirat, percaya pada Prophet dan pada iman. Jadi tiba-tiba kita hukum hidup tidak penting, iman itu penting. Kedua-dua itu iman. Hukum hidup itu adalah yang berkaitan dengan iman seseorang. Seseorang yang menolak hukum adalah hukumnya tidak beriman. Nah, jadi sebab itu mana kita kata tak setuju sudah dengan pandangan ini. Dan sempurna dengan hudud, sempurna dengan hudud Allah. Kita Kelantan alhamdulillah, ni Allah panggil dalam bulan ni kita Allah panggil apa ni, dipanggil sempurna dengan sambutan hudud negeri Kelantan. Kemarin 27, 28 sambutan hudud itu dibuat di Putih, pelajaran oleh Menteri Besar kita, dan ada beberapa kerja atas nama Foundation. Jadi di sana apa setengah ni lah, alhamdulillah 2 hari buat kerajaan negeri kita hancur 2 hari nak beri penjelasan tentang hudud dan nak menunjukkan betapa seriusnya kerajaan kita betul-betul nak buat. Bukan kata benda mainan, bukan benda tu orang panggil apa ni hanya sekadar retorik. Betul-betul kita nak buat. Walaupun sekarang bukan lagi diperintahkan oleh Tuan Guru Datuk Bentar Setia, maknanya Menteri Besar kita pun memang serius orang panggil benda tu benar-benar. Dan dalam pemerintahan kita kerja pada hari Ahad mari dulu 2 hari buat Ahad dan Isnin. Di antara yang dijemput mari kita ke Kelantan iaitu Profesor Azibari, Profesor Dr. Azibari itu merupakan pensyarah undang-undang dan juga berpanggil pakar pada pelbagai. Dia kata tidak menjadi halangan kepada perlembagaan untuk pelaksanaan, tidak menjadi halangan. Walaupun Malaysia mengamalkan orang panggil umum dengan undang-undang perlembagaan yang sedia ada, kalau nak laksana hudud tak ada masalah, tak bercanda. Lebih-lebih lagi kalau Kelantan nak buat, kalau sekiranya kerajaan pusat benar, Kelantan boleh buat, tak ada apa-apa, tak bercanda dengan perlembagaan yang sudah ada. Jadi sebab itu, maknanya Kelantan dengan keseluruhan nak buat hudud ni, Kelantan telah mengubah satu undang-undang enactment syariah
Mahkamah Syariah 2. Kamu tak ingat tahu persidangan telah pun dilurus oleh orang panggil dalam persidangan DUN, telah diluruskan dan benar-benar kita nak buat. Tiba-tiba disekat oleh pihak pusat. Itu saja. Pelaksanaan itu kerana disekat oleh pusat. Disekat oleh pusat. Kalau tidak sekat, maka buat tak? Jangan. Ini ayatnya Azimari sebut, Profesor tak ada kalanya. Jadi sebab itu pihak kerajaan Kelantan bersungguh-sungguh walaupun tak boleh buat lagi maka kita tetap buat azam nak. Dan sebagai tanda kesungguhan kita buat setiap tahun sambutan Hari Budu di Kelantan. Ini dalam bulan ini. Sempurna Hari Budu di Kelantan ini, maka pihak kerajaan negeri telah menganjurkan konsen pada Ahad dan Isnin bagi. Tapi malangnya kita tengok sambutan masyarakat yang tidak begitu. Sepatutnya masyarakat sokong terhadap. Tapi jemputan itu kepada jabatan-jabatan kerajaan yang boleh dikatakan sebagai usaha jabatan-jabatan kerajaan, sama ada kerajaan pusat dan kerajaan negeri hadir. Nak beri penjelasan. Dan dalam kerajaan negeri bersungguh-sungguh nak sokong penceramah kita nak beri penjelasan kepada masyarakat tentang pentingnya wudu, tentang orang panggil wajib kita laksanakan wudu, dan kita kena mengatakan wudu itu adalah wajib dilaksanakan dalam suasana yang kita tengok hari ini. Undang-undang manusia yang ada pada hari ini kita mengatakan tak jaya. Undang-undang yang dibuat oleh manusia, ciptaan manusia buat undang-undang untuk jaga manusia, kita mengatakan tak jaya. Sebab apa? Sebab kita tengok pembunuhan, tengok zina, tengok rokok, buang anak, orang panggil kata-kata. Boleh dikatakan kita tengok pelaksanaan undang-undang, kita mengatakan etika kita katakan tak jaya. Dan mesti hukum Allah Ta'ala. Hukum Allah Ta'ala. Dan kita yakin kepada hukum Allah Ta'ala. Kalau tak jaya pun mungkin dia sebut teknikal. Teknikal mungkin bila laksana hukum nanti dia sebut teknikal. Disebabkan kita tak betul buat kalau kita teknikal, tapi dia sebut dari sudut hikmahnya, dari sudut keberkesanannya, dari sudut gegungnya adalah hukum Allah Ta'ala. Maka sebab itu kepada kita wajib kita terima. Lebih-lebih lagi ini merupakan dasar kerajaan negeri. Dasar kerajaan negeri dan telah pun dilurus dalam orang panggil itu persidangan itu. Pemegahnya Kelantan sepatutnya tak ada lagi orang kecil lagi. Sebab apa? Sebab dia mesti ikut perkembangan. Kita sebagai rakyat Kelantan, kita duduk di bawah penangan Tengku. Kita kena terima apa yang dibawa oleh Tengku. Dan dasar Tengku dengan jelas. Betul-betul nak buat. Sebab ini hukum Allah Ta'ala, bukan hukum manusia. Bukan kita kata itu pilihan yang buat bersifat. Tak, sebab ini adalah hukum Allah Ta'ala. Wajib laksanakan kepada pemerintah, wajib dia buat. Dan kita alhamdulillah kita dengar berita daripada turunan. Berita daripada turunan. Semua anak kita dengar. Raja turunan sendiri buat pengisytiharan, buat nak laksanakan wudu, kenyataan cukup baik. Daripada raja sendiri, Allah kagum kita. Kita pelajari nak buat dah, tapi dia hanya tak ada. Tak ada mereka yang ada bertanggungjawab di hadapan Allah Ta'ala. Dia nak cerita kepada kita sebagai orang Islam kena terima, dan kita kena reda yang hukum Allah Ta'ala. Dan kepada kita tak boleh reda dengan hukum manusia. Undang-undang hari ini walaupun dikatakan perlembagaan itu paling tinggi, walaupun dikatakan perlembagaan itu paling tinggi, tak boleh kita etika mengatakan undang-undang paling tinggi lah perlembagaan. Tak boleh etika. Sama-sama dia etika perlembagaan paling tinggi musuh akidah. Hukum Allah Ta'ala paling tinggi. Walaupun hari ini orang panggil diamal, orang panggil mengamalkan perlembagaan. Perlembagaan merupakan undang-undang paling tinggi. Bagi itu tak boleh etika mengatakan itu paling tinggi. Tak boleh etika. Sebab ini merupakan orang panggil kita ni, agama kita ni ada etika. Dia panggil ada orang panggil ada akidah, ada apa ni, ada tekok, ada usul, apa ni, ada tasawuf. Etika dia boleh mengusuk kesesakan. Jadi sebab itu bagi
yang mengatakan wudhu itu tidak penting. Yang penting itu iman. Balik ini kecil. Tanah dibanding tanah. Nah, jadi wudhu berkaitan dengan iman. Wajib kita i'tiqad mengatakan wudhu salah satu daripada hukum Allah Ta'ala. Dan wudhu ini adalah data Quran. Ia disebutkan dengan jelas. Allah panggil tentang zina, tentang mencuri, hukum orang zina, hukum orang curi, dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Dalam hadis lengkap. Jadi sebab itu bagi amalnya begitu ya. Kita tidak nak kata apa-apa pada orang yang mengatakan itu. Cuma kita pandangan yang tak setuju. Cuma keadaan dengan nawak ini juga memperah para jawab kita yang terketiga. Cuma itu saja deh. Jadi nak suruh masyarakat kita ni tolonglah didengar penjelasan dahulu. Tolong didengar. Sebab kita masyarakat kampung. Kita masyarakat secara umumnya, saya tidak kata pada ahli jemaah sekalian, aku sendiri pun kita merasa lebih. Maknanya kita belajar fiqh ni. Belajar bab taharah kan. Taharah bab pertama kitab taharah. Kitab taharah itu bukan main banyak. Habis kitab taharah kita belajar kitab solat. Dia panggil bab ibadat. Habis kitab solat ibadat itu masuknya bab munakahat. Habis bab munakahat masuknya orang panggil bab orang panggil kita nikah, bab nikah. Habis bab nikah itu baru bab jenayah. Wudhu itu belakang sekali. Kalau kita di fiqh memang tak sampai, tak ada sampai mati tegur dulu. Kita ngaji fiqh, bawa mati tegur. Sambung untuk guru lain ngajar, mudah pak semuanya mudah. Ngaji pak semuanya pak kosong, pak zakat, kamu ngaji, kamu pak jual beli kamu. Bawa dia nak habis kita tegur mati pun. Sambung, ngau yang lain pak semua. Pak taharah semua. Sebab itulah kita ngaji ni orang panggil walaupun orang tua tak ada hid dah belakang orang tidur, tapi orang baik ngaji baik. Dan waktu kita ngaji ni banyak apa? Kita tidak sadar pada guru yang mengajar. Nak cerita itulah perjalanan kita. Supaya kau buat hukum ni nak tak ada apa. Abang ngaji baik dulu. Ponak abang ngaji di sekolah kita tak ada apa. Kita masuk mesti itu barulah dengan sisi-sisi. Sebab itulah hukum ni orang tak tahu. Bila tak tahu bahawa siapa kau peringkat masyarakat tolong dulu. Bila mana guru kita beritahu dari Kelantan, guru kita memperkenalkan dulu pada masa orang ngaji, orang kritik, orang ngaji siapa kau nak makan setangnya di Kelantan. Sehingga kau pada masa itu seorang peguam nak kena capak tu guru. Kalau sekiranya laksanakan dulu juga kita akan sampai di mahkamah. Berani. Ayatnya orang panggil pada masa itu punya tak tahu masyarakat bukan masyarakat macam kita. Dia orang cerdik. Penjelasan demi penjelasan baru apa orang yang boleh terima sikit-sikit. Waktu guru kita ni orang panggil Raja Kelantan ni buat sambutan hari wudhu. Orang panggil setiap tahun buat sambutan hari wudhu nak memberi penjelasan kepada masyarakat. Kerana apa? Kerana bila mana masyarakat kita faham dah maka pelaksanaan itu lebih dulu. Tapi kalau sekiranya orang tak faham sekalipun, pelaksanaan tetap mesti tak sah. Supaya kita naik GST lah. GST itu tak ada faham. Nak laksana apa ni ayat faham GST. Tak faham. Kok ayat faham? Kok nak naik kan? Gula tak naik juga. Kalau gula naik, tarik subsidi. Minyak tak naik, tarik subsidi. Jangan. Gaya faham lah kau GST tak faham. Undang-undang yang buat, undang-undang sipil yang ada tu, ayat faham kau. Tak faham, kau tak ada buat. Tak sabi, kalau orang kata biar ayat faham kau baru nak buat. Tak mesti. Sebab apa? Sebab pelaksanaan itu adalah pada kerajaan. Pada kerajaan. Kata Hasibani, Profesor Hasibani, dia kata kalau sekiranya orang panggil apa ni majoriti, orang panggil apa ni wakil ayat pas, duduk di parlimen itu, kalau majoriti boleh menguasai parlimen itu 1/3 maka boleh buat. Tapi kalau dia kita tahu lah, kalau PKR boleh tentulah. Tapi kalau sekiranya boleh menguasai majoriti di parlimen, boleh buat. Tak payah orang panggil government, tak masalah.
Tapi oleh kerana kita masalah berdepan pada hari kita tak dapat menjadi diri sana. Itu masalah. Kalau kita boleh dapat menjadi diri sana, takkan kita dengan usaha. Tak ada masalah. Nah, kalau kita boleh berkata, tak ada masalah boleh buat. Dan pelaksanaan ini adalah wajib. Jadi sebab itu kita perlu kepada dapat penjelasan. Jadi sebab itu apa sangat awak panggil kepada kalau betul-betul kalau betul-betul kenyataan ini keluar daripada seorang yang mengatakan begini, dia kata tidak penting apa sangat kita dan kita tidak sokong dapat ini dan kita tak setuju. Jadi bagi dia nak itu nak banyak kita moga kita dapat kepada Allah Taala, semoga Allah Taala itu hidayah kita bersama dan kepada orang yang sombong di supaya Allah hidayah kepada dia supaya kita boleh terima kebenaran daripada Allah Taala. Allah waja'alna minal ladzina yastami'una qawlan fayattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikanlah kami orang boleh terima kan, boleh terima Allah Taala dan Rasul. Boleh terima orang boleh kepada kita kata ya Allah, jadikanlah kami ni orang yang tertinggal, orang yang kata. Ya Allah, jadikanlah kami ni orang yang kata. Siapa yang kata? Allah dan Rasul. Itulah tidak di antara insya-Allah walaupun dengan kita sahur, tapi ada masa sama juga kita tidak tolong politik, kita tidak tolong orang panggil jumpa Islam, kita tidak tolong dengan kita sahur, dengan kita sahur, tapi bukan arti kita sahur sama tolong habis, sama kata tepi tidak, itu bukan sahur lagi, rumah kita nyanyi, kita bersama dengan jemaah Islam yang ada. Jadi insya-Allah kita saja apa yang baik daripada kita dan apa yang kurang daripada aku sendiri minta maaf. Banyak-banyak kami tersinggung dengan ucapan tadi. Aku lihat hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wa qala ud'uni astajib lakum ya rabbal alhamdulillahi rabbil alamin. Nasta'inu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Allah وأنت تجعلنا حتى نشهد اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا